Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunat mengqada akan sembahyang yang luput situ pada ketika belum balik. Murahik contohnya. Murahik ni mana orang hampir balik. Kalau balik sinan tahun 15 tahun lagi, dia 14 tahun. Kan dia dekat-dekat. Tiba-tiba waktu tu dia banyak tinggal sembahyang atau ada tinggal. Kemudian dia pun balik. Apa hukum dia? Wajib qada atau tidak? Hukum dia adalah sunat. Sebab dia belum taklif syariah tadi lagi. Sunat mengqada akan sembahyang yang luput, maknanya sembahyang waktu 5 waktu. Pada ketika belum balik. Apabila balik, apabila dia sampai umur, sama ada laki-laki atau perempuan sama aja. Mana sunat dia qada. Ya, kalau dia tak qada, tak dia apalah. Tidak sampai berdosa. Sunat apa makna sunat? Ma yusabu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarki. Benda yang diberikan ganjaran pahala yang besar bila dibuat dan tidak diazab kalau dia tinggalkan. Itu makna sunat. Kalau wajib makna ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Diberi pahala besar kalau dibuat dan diazab kalau ditinggal. Dan sunat mengqada akan sembahyang yang luput pada ketika belum balik. Apabila balik, sama ada lelaki atau perempuan, maka apabila genap umur kanak-kanak 7 tahun dan adalah ia pada ketika itu mumayyiz, yakni yang makan sendiri. Itu salah satu cara kata mumayyiz. Ya, dia boleh makan sendiri. Kalau kita bagi ikan sekilo, dia bawa ke mana? Masuk peti air, jangan letak depan kucing. Itu tak mumayyiz panggil. Maka ketiga dia sudah ada tamyiz, boleh membezakan makan sendiri dan sebagainya. Satu contoh, setengah ulama kata mumayyiz tu tanya kanan kiri. Yang mana kanan sini, mana kiri, itu cukup maya tu. Mana kanan tunjuk kiri, mana kiri tunjuk kanan, itu belum maya lagi. Jadi maknanya apabila sampai umur 7 tahun adalah pada ketika itu mumayyiz, iaitu yang makan sendirinya dan minum dan bersuci sendirinya. Jawab dia wajib atau wali. Ya, anak tu tak wajib. Bapak dia tu warna suruh, jangan jadi bapak dan mak yang hanya pandai beranak panggil. Ya, anak tak dijaga. Kat rumah tu kalau ada anak umur 7 tahun, angkutan kena simpan. Sangkut angkutan panjang. Ya, maknanya ditakhwif supaya menakutkan anak. Anak tak akan tahu. Salah lain tak sampai peringkat ni. Sampai tak kena sesat. Tapi kalau tak sembahyang, kena piap. Jadi maknanya anak tu tahu. Dia masuk kepala dia. Sembahyang urusan besar. Sebab dia merupakan silatul bainal abdi wa rabbi. Kontak antara hamba dengan abdi dia. Dan adalah ia pada ketika itu mumayyiz, makan sendiri, minum sendiri, ya, bersuci sendiri. Wajib atau walinya. Siapa wali? Bapaknya atau neneknya. Nenek sini makna datuk dia. Sebab selama dia panggil nenek datuk. Dan wasi, orang memegang wasiat daripada bapak, ya, atau neneknya atau datuk dia. Ataupun qayyim, orang yang menguruskan akan dia, daripada qadi. Ni kalau tak ada bapak semula, qadi jaga. Dia kena suruh tu. Dan dihubungkan bapak orang yang memungut, ya. Dia tengah-tengah padang tak tahu apa, tapi dia pungut budak tu dia piara. Sama hukum dia kena jaga tu, kanak-kanak. Dan tuan saya tak ada kan, sayyid itu kena jaga. Dan mudik orang yang berwadi'ah, dan musta'ir yang menjaga, dan imam, dan segala orang yang Islam pada kanak-kanak yang tiada baginya wali, yang mengajar anak-kanak pada pekerjaan agamanya. Dan tak dapat tiada daripada daruri seperti apa? Apa dia kena jaga? Ma'rifatullah. Semua kena pastikan dia kenal. Dan makrifat akan Rasul SAW. Mengenal akan segala yang wajib dan yang haram. Semua dia kena tahu. Dan wajib atas mereka itu mengajari akan demikian itu. Dan akan bahawasanya itu Nabi kita, Nabi besar kita Muhammad SAW, diperanakkan dia di Mekah. Ya, nama bapaknya Abdullah, anak Abdul Muttalib, dan nama ibunya Aminah, daripada orang Arab, ya, yang bangsa Quraisy, elok parasnya dan baik perangainya, putih warnanya, dijadikan Allah Ta'ala akan dia pesuruh di Mekah. Dan kemudian sekalian makhluk, dan kepada sekalian makhluk, dan wafat ia SAW di Madinah, dan dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah sallallahu alaihi wasallam. Itu paling tidak di anak kita dapat gambaran perkara yang besar, konteks mana Islam itu melalui pesuruh akhir zaman Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kan tanya anak pun tak, Nabi punya anak Nabi apa pun tak tahu. Artis diingat kan. Penyanyi diingat, hawa orang.
Ini semua apa? Bapak-bapak hanya pandai beranak, mak pandai beranak, tak jaga anak. Jaga jangan anak besok melelau kita dalam neraka Jahannam. Ingat pada hari yaumatun za'u ra'fah, hari yang ditarik perasaan kasihan belasan lagi. Bila manusia dah nampak jurangan neraka yang begitu hebat. Begitu kalau bapak dia tak jaga anak, nak masuk syurga, anak dia tangkap. Ni si Dola, ni si Mamat, kita apa nama ni. Kau terik ya Allah, dia dulu atas dunia dia semayang, aku tak semayang, aku anak apa dia tak cerita. Apa dia tak kenalkan aku dengan engkau. Terik dia masuk neraka. Bapak kena sama dengan anak kan. Ya, sana lagi hebat. Kalau bapak dia tak kenalkan anak dia dengan Tuhannya, tak kenalkan anak dengan hukum-hukum Tuhannya, dapat tanggungjawab dengan Tuhannya, tunggu besok anak lelau dia balik. Ya. Anak besar. Dan wajib pula atas mereka itu, wali tadi, ketika genap umur kanak-kanak yang memayis 7 tahun, menyuruhkan dia dengan mengerjakan sembahyang, puasa, semua kenalah, dan segala amal syariat yang zahir. Ya. Waktu di Singapura isu kan, kata ini budak ni belum balik. Bukan masalah budak, ni masalah wali. Ya, sembahyang budak tak wajib, tapi wali wajib. Dosa besar dia kalau sekiranya dia tak jaga anak dia, tak ajarkan anak dia, sumpah ambil berat urusan sembahyang dan urusan hukum hakam. Aurat dia kena makin jaga. Latihlah dia zahir fardu dan sunatnya. Tengok sini, dalam ni kata sembahyang, ambil puasa sama juga. Ya, kita latih dia. Tapi latih lah. Kalau dia sampai tengok tak tahan, orang tua pun kalau uzur kena buka. Ini tak ngaji, sayang sikit lagi, sikit saja, lama terbiak mati budak untuk gila. Ya, bila mati mudarat, ad-darar rizal untuk keadaan kita. Semua mudarat kena elakkan. Ni kita tak mengaji pula, digalat ke budak tu apa, tinggal pejam lagi nak puasa. Padahal hukum syarak kalau sampai peringkat orang tak kuasa, dia tua pun boleh buka ni. Maaf, syarak bukan zalim. Ini budak terketik, jungak sikit-sikit mampu tu. Mati anak tu mak gila. Tak mengaji syariat, tak mengaji fiqh tu dah kaya. Dan segala amal syariat yang zahir fardunya dan sunatnya, semualah. Tu dia kata segala amal syariat, contoh aurat dan sebagainya masuk. Seperti bersugi contohlah. Dan menegahkan dia daripada berbuat segala yang diharam. Ya, menegahkan dia, jangan dia buat benda-benda yang diharam, ditegah oleh Allah Taala. Dan berdusta, contoh dia menginyai, buat zalim ke orang, dan mengadu-ngadu, suka apa, orang kata batu ronsen, duk laga sana laga sini, semua pegangan tak elok. Ya, berbohong. Kanak-kanak dia cakap lurus kan? Dia cakap dengan mak, dia cakap dengan anak. Kalau orang telefon kata mak tak ada, orang pun telefon, Assalamualaikum, bercakap mak ada, mak kata mak tak ada. Orang nampak mak ni bohong. Dia cakap lurus kan. Dan barang sebagainya. Maka manakala genap umurnya 10 tahun pula, 10 tahun kamariah lah. Ya, sebab ibu bapa bila lahir anak perempuan terutama, dia kena wajib, kena tanda, laki perempuan kena tanda tu. Bulan kamariah, sebab nak kira ni ni. Dia kira ikut bulan kamariah, bukan bulan syamsiah ni. Ya. Tarikh hid dia ke apa semua sekali kan. Kemudian sampai umurnya 10 tahun, ya, wajib itu. Dan dipalu, mana dia rotan atasnya, jikalau meninggalkan semayang atau puasa, atau meninggalkan satu syarat daripada segala syarat sahnya semayang puasa tadi, atau meninggalkan yang lain daripada segala amalan syariat, itu aurat sesah hari, ya, dan zahir, dan memperbuat yang diharam, amal kerotan dia. Kerana apa? Hadis Rasulullah SAW. Ini hadis ini. Muru, apa makna muru? Suruh oleh sekalian kamu, wajib suruh. Muru auladakum, suruh sekalian kamu akan aulad, mana segala anak-anak kamu. Suruh apa? Bis salati, dengan sembahyang. Wahum abna'us sabi, ya, padahal anak tu abna'us sabi, umur 7 tahun. Wadribuhum, dan rotan mereka, alaiha ay ala tarki salah, dia akan meninggalkan sembahyang bila 10 tahun. Ya, wa huwa abna'ash insya, maknanya ketika dia 11 tahun. Kemudian wafarriku bainahum fil madaji', dan ketika 10 tahun naklah kamu farakkan, mana ceraikan, jangan tidur sekali dengan kita. Ya, ni sampai 15 tahun tidur mak lagi. Wah, kacau je. 2 tahun dia dah kena. Sebab tu dia Kelantan tu kita buat rumah kecil macam mana pun biar 3 bilik.
Dia dapat asing anak perempuan, anak lelaki, suami isteri. Ni buat 2 bilik, orang lelaki ni mana duduk, lama dia tidur di beradik dah besar. Kacau kerja kan ni. Ya, sebab tu 10 tahun dah kena asing. Ya, maknanya farriqu bainahum fil madajih. Pada ketiga umur 10 tahun. Itu adalah hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya suruh oleh kamu akan anak kamu tadi dengan mengerjakan sembahyang padahal umurnya 7 tahun dan rotan dia, palu mana rotan? Rotan dia panggil darbatak, dipukul mengajar adab. Yang kau banteng ke Belantan memburu dah. Berabung patah kaki. Zuhur patah kaki, asar patah ke tangan dah maut. Ya, pukul darbatak di mana pukul mengajar adab. Budak tu akan masuk dalam minda ni. Aku buat lain dalam peringkat ni kena rotan, kan? Ada kena belasar, kena rotan tu dia tahu takut dah dia. Dan ceraikan olehmu antara mereka pada tempat ketiduran mereka itu, ya, pada umur 10 tahun tadi, ya. Dan kiaskan, tengok tu, kiaskan dengan semayang, puasa. Dia puasa suruh pun kias, untuk aurat semua kias lah, segala kewajipan yang lain habis. Dan saya yang kecil yang mumayyiz, saya, ya, tapi dia keturunan saya kecil, apabila tiada diketahui Islamnya, tak tahu dia ni keturunan Islam ke apa, tidak disuruh ia dengan mengerjakan sembahyang kerana ihtimal keadaannya kafir. Dia perang, bila dapat tawan budak kecil, ya, jadi hamba. Bila ni asal dia orang ni, orang Islam, orang kafir, tak tahu, itu tak wajib. Dan tiada ditegahkan dia padanya. Tapi tak tegar dia kalau sembahyang, biar dia sembahyang, ya. Tak wajib suruh, nak suruh, itu lagi baik. Kerana tiada, ia kafir. Dan tiada ditegakkan ia daripadanya kerana tiada diyakinkan kufurnya, sebab tu tak boleh tegak, kan? Demikianlah kata Azra'i dan kata Syirabi dan Mihayah, iaitu sahihun. Dan kata Ibnu Hajar dalam Tuhfah yang aujahnya, maknanya terlebih sunat, terlebih baik. Sunat menyuruh, ini lebih kuat pendapat Ibnu Hajar, ya. Maknanya dia kata tak wajib, tapi sini kata Ibnu Hajar lebih baik sunat. Kita suruh didik dengan Islam, itulah peluang ni. Dengan semayang supaya jinak ia akan dia, kemudian daripada balingnya supaya dia balik besar, dia lebih mudah mengerjakan perintah Tuhan sebab sudah ditarbiah dengan baik. Tapi kalau mak bapak tak kenal agama, bukan terbiar mungkin. Anak jadi anak terbiar apa tak tahu, bahaya. Dia tahu beranak lagi dia. Dan diihtimalkan kufurnya itu sehingga menegak ia akan wajibnya juga, tiada sunatnya. Jadi maknanya apa? Diihtimalkan kufur tadi, ya, dasarnya negahkan ia akan wajib. Kalau kufur mantap wajib lah, tapi elok bagi kita disuruh sebagai latihan dia. Kemudian bermula tiada gugur wajib menyuruh ila akhir. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika